Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Persoalan besar hari ini, adakah parti gerakan akan keluar daripada Perikatan Nasional? Adakah Perikatan Nasional akan berpecah lagi dan akan membentuk jajaran baru? Ini apabila satu laporan menulis, selepas kecewa dengan gerakan, Perikatan Nasional Pulau Pinang kini memfokus gabungan Melayu-India. Baru-baru ini dalam pilihan raya di Pulau Pinang, kelihatan gerakan tidak bermaya langsung, tidak langsung dapat menyaingi DAP. Oleh sebab itulah Perikatan Nasional mula menyadari tidak mungkin mereka dapat merampas Pulau Pinang dengan hanya bantuan gerakan. Jadi mereka mula mengorak langkah dengan cuba pula memancing undi Melayu India. Sumber ini berkata gabungan pembangkang itu sedar ia berdepan cabaran sukar untuk meraih undi kaum Cina di Pulau Pinang. Sumber berkata Perikatan Nasional PN mengalihkan fokusnya di Pulau Pinang kepada pengundi Melayu dan India untuk memenangi majoriti tipis kerusi pada PRN akan datang. Menurutnya, PN mengakui ia akan bergelut untuk meraih undi kaum Cina di negeri itu, seperti dibuktikan oleh prestasinya pada PRU 15 dan PRN 2023. Apabila komponen berbilang kaumnya gerakan gagal memperoleh sokongan pengundi Cina untuk gabungan itu. Sebaliknya, sumber berkata, gabungan pembangkang itu mendapati ada perubahan ketara sokongan dalam kalangan masyarakat India Pulau Pinang, khususnya pada PRK Sungai Bakap pada Julai 2024. PRK Sungai Bakap mendedahkan perubahan ketara pengundi India terhadap PN, katanya. Kami berharap strategi memfokuskan pengundi Melayu dan India Pulau Pinang akan mengukuhkan sokongan daripada masyarakat India sambil mengekalkan asas pengundi Melayu kami, kata sumber itu kepada FMT. Pada PRN 2023, Perikatan Nasional julung kali merampas kerusi Sungai Bakap yang pernah menjadi kubu kuat PKR pada PRN 2023. PRK diadakan tahun lalu susulan kematian adunya Nur Zamri Latif Abidin Ismail dari PAS mempertahankan kerusi PN dengan majoriti 4.267 undi berbanding 1.563 undi terdahulu. PRK Sungai Bakap turut menyaksikan peratusan keluar mengundi keseluruhan lebih rendah dengan hanya 47% pengundi Cina menunaikan tanggung jawab mereka, khasnya disebabkan rasa tidak puas hati terhadap kerajaan perpaduan. Pakar berpendapat keputusan itu menunjukkan masyarakat Cina mungkin memilih tidak mengundi daripada menyokong PN. Gerakan kurang semangat bertelagah dengan PAS. Walaupun Perikatan Nasional berjaya menembusi Pulau Pinang pada PRN 2023 dengan memenangi 11 kerusi, PAS 7 bersatu 4, gerakan kalah teruk kecuali di sebuah kawasan. Di kerusi Bayan Lepas, Presiden Gerakan Dominic Lau meraih 13.573 undi, manakala calon amanah Azrul Mahathir Aziz sekadar mendapat 1.889 undi. Tetapi kempen pilihan raya Lau mendedahkan ketegangan antara gerakan dan PAS dengan pencalonannya dibantah beberapa pemimpin PAS negeri. Seorang pemimpin PAS turut meminta timbalan pengerusi PN yang hadir tanpa diundang itu supaya meninggalkan sebuah ceramah. Pemimpin tertinggi gerakan dan PAS turut berbincang pelbagai isu sejak 2 tahun lalu, termasuk pembabitan kilang bir dalam mengumpul dana untuk sekolah Cina. Bagi menarik undi kaum India, sumber Perikatan Nasional berkata gabungan itu sedang melihat kemungkinan mengangkat ahli India ke jawatan kepimpinan negeri. Antara cadangan sedang dipertimbangkan ialah memilih seorang pemimpin India sebagai poster boy untuk PRN akan datang, namun sumber berkata cadangan itu masih di peringkat sangat awal perbincangan. Bagaimanapun langkah itu mungkin mendapat tentangan hebat pemimpin PAS yang mungkin bertegas. Jawatan itu terikat kepada prestasi setiap parti komponen pada pilihan raya.
Kita perlu lihat parti mana daripada gabungan yang memenangi kerusi paling banyak. Saya pikir adil untuk parti itu memimpin negeri ini, kata Setiausaha PAS Pulau Pinang, Zuri Ibrahim pada FMT. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin, himpunan benci rasuah gagal. Lebih gagal lagi ialah mereka gagal membawa mesej yang tepat. Antara mesej yang keliru yang dibawa oleh himpunan tersebut ialah plakat yang dibawa kononnya menulis Bapa Pembebasan Perasuah, dan karikatur di dalam lukisan itu menyerupai Anwar Ibrahim. Persoalannya, perasuah mana yang dibebas oleh zaman kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri? Ada netizen kata dia cadangkan Anwar Ibrahim saman saja lelaki yang memegang plakat Bapa Pembebasan Perasuah itu, atau saman saja ketua sekretariat penganjur kepada himpunan benci rasuah itu. Kerana tiada bukti menunjukkan bahawa Anwar adalah Bapa Pembebasan Perasuah. Jadi ada netizen cadang Anwar Ibrahim saman. Saman saja lelaki itu, saman saja sekretariat penganjur ini dengan jumlah saman, kata beliau, janganlah lagi simpan 100.000, jangan lagi simpan 1 juta sebab semuanya boleh dibayar orang. 800.000 mampu dibayar oleh Siti Mastura. 1,3 juta pun mampu dibayar oleh Muhyiddin dalam saman-saman yang sebelum ini. Kali ini, apa kata kalau Anwar Ibrahim minta saman ataupun minta jumlah pampasan saman sebanyak 1 bilion pula. Nak tengoklah siapa yang mampu bayar. Sebab baru-baru ini Siti Mastura mampu bayar saman gara-gara memfitnah pemimpin DAP. Muhyiddin pun sama, gara-gara memfitnah pemimpin DAP, dia bayar 1 juta. Kalau dicampur kedua-dua mereka, lebih daripada 2 juta ringgit dibagi percuma. Dibayar percuma kepada pemimpin DAP gara-gara fitnah. Ada yang mencadangkan kalau duit itu digunakan untuk tujuan yang lebih baik seperti membantu sekolah-sekolah daif, hospital-hospital daif dan sebagainya, itu kan lebih baik. Ini membayar fitnah. Nah, itu betul-betul tak boleh diterima oleh ramai netizen. Jadi itu sebabnya mereka cadangkan Anwar Ibrahim saman saja pemegang plakat itu atau penganjur itu dengan nilai 1 bilion. Barulah mereka tahu bagaimana deritanya di fitnah itu, bagaimana deritanya terkena saman fitnah. Yang lebih teruk lagi sebenarnya bukan yang memfitnah itu, tetapi orang yang menerima fitnah itu lebih teruk. Bayangkanlah kalau paci-paci, maci-maci yang terus percaya bulat-bulat dengan fitnah itu. Sampai mereka mati, mereka akan tetap percaya dan percaya fitnah tersebut. Bukankah itu satu perbuatan yang memang boleh disebut celaka lah kan? Sebab fitnah ini menyebabkan kerosakan kepada pribadi individu tertentu. Hari ini dibuktikan bahawa tiada satu pun kes yang membabitkan rasuah yang dibebaskan oleh Anwar Ibrahim. Bahkan semasa zaman Perikatan Nasional lah, banyak kes-kes yang melibatkan VVIP telah pun dibebaskan. Kenapa waktu itu atau kenapa semasa himpunan benci rasuah itu tidak pula membawa plakat-plakat tersebut? Kalau nak tahu, 156 kes mahkamah digugur semasa zaman PN. Antara yang paling menarik ialah semasa zaman pemerintahan PN, Kunan juga dibebaskan dengan 2 kes. Selain daripada itu, seorang peguam yang mewakili Najib, Safi Abdullah juga dengan 2 kes bebas lepas kes LHDN dan ubah wang haram bernilai 9.5 juta. Sewaktu kes ini juga berlaku, Rizah Aziz dilepas tanpa dibebaskan dengan 5 kes. Jadi apa kesnya? Dan untuk pengetahuan Anda,
Timbalan Perdana Menteri sekarang, yaitu Zahid Hamidi, juga dibebaskan dengan 40 tuduhan rasuah kes projek sistem VLN semasa zaman Perikatan Nasional. Dan yang lebih menarik, Tun Musa Aman dibebaskan 40 tuduhan semasa zaman Perikatan Nasional. Semuanya berlaku semasa zaman Perikatan Nasional. Jadi, nak tanyalah kan, kata netizen ini, kenapa tidak Anwar Ibrahim saman saja 1 bilion? Apa pula pendapat Anda? Tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Himpunan benci rasuah kemarin sangat gagal dan memalukan. Hanya 200 orang yang hadir, dijangka 100.000. Rupa-rupanya hanya 200 orang. Yang menariknya lagi ialah semua yang menyertai himpunan itu adalah orang-orang biasa yang coba untuk membuat himpunan yang bercampur baur. Tidak tahu apa yang mereka sebenarnya mahu perjuangkan melalui himpunan itu. Karena jika mereka mahu menyebut Anwar Ibrahim di dalam isu atau isi utama himpunan itu, menjadi persoalan ialah apa masalah terhadap Anwar Ibrahim berkait rasuah. Anwar Ibrahim telah menyatakan bahwa perang rasuah habis-habisan akan dilakukan apabila beliau memulakan kerjaya sebagai seorang Perdana Menteri. Akhirnya hari ini, apabila ada plakat yang dibawa dalam himpunan itu, yaitu menulis bapa pembebasan perasuah yang membawa maksud Anwar Ibrahim, menjadi persoalan utama ialah perasuah mana yang dibebas pada zaman Kerajaan Madani. Nah, jadi jangan skip video ini karena kita akan menyingkap siapa sebenarnya yang membebaskan perasuah itu. Adakah betul Anwar Ibrahim atau Anda sebenarnya hanya ditipu bulat-bulat, dikelirukan oleh plakat tersebut, atau Anda tak pernah tahu pun tentang kebenaran yang sebenar-benarnya? Ini kebenarannya. Perasuah mana yang dibebas zaman Kerajaan Madani? Sebenarnya tiada. Plakat terpampang ungkapan bapa pembebasan perasuah dengan karikatur mirip Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena Himpunan Rakyat Benci Rasuah di Dataran Merdeka semalam mengundang persoalan banyak pihak. Antaranya, seorang TikTokers Wan Hadi yang menyifatkan plakat dengan gelaran kepada Perdana Menteri semasa himpunan yang disertai pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT itu sebagai biadab dan langsung tidak berterima kasih kepada kerajaan. Yang dirisau ialah pelajar-pelajar ini menjadi tunggangan orang-orang yang berkepentingan. Pelajar-pelajar ini mungkin tak sedar apa yang mereka lakukan salah. Selain daripada itu, TikTokers ini juga menjelaskan adalah tidak betul jika tuduhan membebaskan perasuah itu dikaitkan dengan keputusan terhadap Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang dilepas tanpa dibebaskan di NAA daripada 47 tuduhan pecah amanah, rasuah dan penggubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi. Persoalannya, perasuah mana yang dibebaskan pada zaman Kerajaan Madani? Berikan saya satu nama saja, kata beliau. Saya nak ingatkan kembali, kes Datuk Seri Zahid Hamidi ini ada 87 pertuduhan. Yang tuduh Zahid di mahkamah adalah peguam negara, lantikan Mahathir dulu, yaitu Tommy Thomas. Yang bebaskan pula ialah Datuk Seri Zahid. Yang bebaskan Datuk Seri Zahid adalah peguam negara, lantikan Muhyiddin Yassin Perdana Menteri yang ke-8. Datuk Seri Zahid lepas bebas daripada 40 pertuduhan rasuah semasa zaman Perikatan Nasional. Katanya menerusi rakaman dimuat naik di TikTok yang meraih lebih 58,000 tontonan setakat ini. Terdahulu tular foto plakat bapa pembebasan perasuah
yang turut diarak dalam Himpunan Rakyat Benci Rasuah di Ibu Negara petang semalam. Menerusi kempen demokrasi, anjuran Sekretariat Rakyat Benci Rasuah itu juga tersebar di media sosial poster dengan karikatur mengenakan sut tentera lencana bernombor 47 dan logo Madani beserta caption kerajaan Saing Korupte. Mengulas lanjut, Wan Hadi menegaskan bahawa Mahkamah sudah mengesahkan bukan tanda tangan Datuk Seri Zahid pada cek duit terbabit, sebaliknya cop daripada pegawai Presiden UMNO berkenan. Menurutnya, keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terhadap Ahmad Zahid pada 4 September 2023 itu juga melibatkan akaun Yayasan Akal Budi yang diasaskan pemimpin itu bukannya menyakau duit kerajaan atau dana awam. Tidak ada satu pun daripada 47 pertuduhan itu Datuk Zahid terima rasuah atau makan suapan. Datuk Zahid hanya dituduh amla penggubahan wang haram berkaitan salah guna kuasa. Duit dia sendiri masuk ke dalam akaun Yayasan Akal Budi milik dia sendiri yang ditubuhkan sejak 1994 untuk pelajar-pelajar tahfiz. Tahun lepas, kita pun tahu tersebar satu memo daripada Jabatan Peguam Negara. Memo itu mengesahkan Jabatan Peguam Negara tiada bukti kukuh untuk mendakwa Datuk Zahid. Kes Datuk Zahid juga bukan sakau duit kerajaan, dana awam untuk kerja-kerja amalnya, tapi Yayasan Akal Budi milik Datuk Zahid ini tanggung kos pelajar-pelajar tahfiz di Melaka dan Perak. Apa sebab nak gelarkan Datuk Seri Anwar Bapa Pembebasan Perasuah? Zaman PAS PN dulu ada 156 kes mahkamah digugurkan zaman itu. Kenapa kau penyokong PN tak letak muka Muhyiddin Yassin atau Ismail Sabri sama templak Wan Hadi lagi? Saudara-saudara sekalian, menurut paparan yang dinyatakan dalam Harapan Daily ini, ada 156 kes mahkamah digugur pada zaman Perikatan Nasional yang ramai tak sebut, yang ramai tak cakap, yang mungkin pemimpin Perikatan Nasional buat-buat lupa dan tak tahu. Antaranya, pada waktu ini juga Musa Aman bebas dengan 46 pertuduhan. Semasa Perikatan Nasional juga, zaman Perikatan Nasional juga, Zahid bebas 40 tuduhan rasuah kes projek sistem VLN. Semasa ini juga bekas ahli lembaga Felda bebas 29 tuduhan rasuah semasa zaman PN. Semasa zaman PN juga ada Nasruddin lepas tanpa bebas 16 pertuduhan pecah amanah. Selain itu, Aziz Rahim lepas tanpa bebas 3 tuduhan rasuah, 6 tuduhan penggubahan wang haram. Pada masa yang sama, zaman Perikatan Nasional, Riza Aziz dilepas tanpa dibebaskan juga. Dan Muhammad Hafirizam bebas tuduhan penggubahan wang haram 15 juta ringgit. Hasanah bebas daripada tuduhan pecah amanah 50,4 juta ringgit. Isa Samad juga bebas 1 pertuduhan pecah amanah pada zaman Perikatan Nasional. Manakala seorang peguam Safi Abdullah lepas bebas kes LHDN dan ubah wang haram 9.5 juta. Ahmad Maslan bebas 2 tuduhan bayar kompaun 1.1 juta. Dan Kunan bebas kes rasuah 2 juta ringgit terlepas hukuman penjara 12 bulan. Itulah kes-kes jenayah mahkamah berprofil tinggi VVIP yang mana berlaku semasa zaman Perikatan Nasional. Paling banyak digugurkan 156 kes mahkamah digugur zaman Perikatan Nasional menurut laporan di Harapan Daily ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Agung buat kejutan, Anwar pun buat kejutan sekali lagi. Pastinya apa yang terpampang di media sosial, di berita Malaysia kini ini akan membuatkan ramai orang cemburu dengan Anwar Ibrahim. Hari ini,
Sekali lagi, Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri menikmati sarapan nasi lemak bersama. Nah, baru-baru ini Anwar Ibrahim juga bersantap bersama dengan Agong di sebuah restoran di Johor. Kali ini bersama sarapan pula bersama dengan nasi lemak. Wow, daulat tuanku, daulat tuanku. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan meluangkan masa untuk santapan pagi bersama Perdana Menteri Anwar Ibrahim di sebuah restoran di Jalan Masjid India di Kuala Lumpur. Menerusi catatan di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bersama Perdana Menteri menikmati menu nasi lemak di restoran nasi lemak Burung Hantu, Cawangan Semua Haus berkenan. Orang ramai juga tidak melepaskan peluang bersalaman dan merakam gambar bersama Seri Paduka Baginda. Sultan Ibrahim turut berkenan meluangkan masa beramah mesra bersama kanak-kanak serta bertanyakan kabar mereka. Saudara-saudara sekalian, dengan keakraban Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong ini, dijangkakan negara Malaysia akan memacu kejayaan yang tidak pernah dicapai oleh sesiapa Perdana Menteri sebelum ini. Dengan keakraban dan kebijaksanaan Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong bersama dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dijangkakan Malaysia tidak akan menghadapi masalah untuk menjana kekuatan sekali lagi menjadi harimau yang mengaum sekali lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan keakraban Anwar Ibrahim ini juga dijangkakan tidak akan menghadapi masalah besar dalam pentadbiran beliau. Kerana apabila Anwar Ibrahim akrab dengan Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, ini menyimpulkan bahawa secara tidak langsung menamatkan polemik, menamatkan fitnah daripada orang-orang tertentu yang mengatakan kononnya Anwar Ibrahim derhaka, itu secara tidak langsung telah dimatikan oleh keakraban yang sedang kita lihat antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Kalau ada orang kata Anwar Ibrahim ini derhaka, tidak mungkinlah Agong akan bersama buat santapan nasi lemak bersama dengan Anwar Ibrahim. Hanya orang yang hanya orang yang disukai oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong yang pasti akan sentiasa dekat dengan Baginda. Baginda rapat dengan Anwar Ibrahim. Jadi, secara tidak langsungnya Anwar Ibrahim telah mematahkan dakya fitnah yang dilemparkan kepada beliau yang menyatakan Anwar Ibrahim itu kononnya derhaka dalam kes dan isu titah edendum. Anwar Ibrahim mempunyai hubungan yang akrab dan tidak mempunyai masalah dengan Istana Negara. Yang ada masalah dengan Istana Negara, Anda tulislah sendiri siapa orangnya, Perdana Menteri yang mana, Anda tahu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.